Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا ونبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah taala limpahkan segala rahmat, kebaikan, keampunan kepada kita bersama insya-Allah. Dalam salat subuh yang kita bersama laksanakan tadi, Imam telah membacakan petikan doa qunut di hujung tu, dan dia disebut sebagai qunut nazilah. Qunut nazilah ini merupakan salah satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi laksanakan apabila sesuatu musibah melanda umat Islam. Apabila umat Islam dilanda dengan musibah, sama ada berbentuk peperangan ataupun berbentuk balapetaka ataupun berbentuk apa sahajalah musibah yang kena kepada umat Islam, maka Nabi akan berdoa dalam setiap salatnya. Bukan kata salat subuh sahaja, dalam setiap salatnya. Dan perbuatan itu, doa itu dinamakan dengan qunut nazilah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan lain-lain, pernah disebut baginda Nabi SAW mendoakan kemusnahan ke atas 3 kabilah Arab, iaitulah Bani Ri'lan, Zakwan dan Usayyah. Lantaran mereka ni pernah terlibat dalam satu jenayah apabila Nabi hantar kepada mereka 70 orang sahabat, yang sahabat-sahabat ni orang Ansar dan hafizul Quran, dengan tujuan untuk mengajar Al-Quran kepada mereka selepas mereka minta. Bila dihantar, mereka gunakan cara tipu helah, akhirnya mereka khianat dan mereka bunuh 70 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang-orang Ansar. Maka Nabi bila dapat berita ni, Nabi terus mendoakan sesuatu ditimpa kepada 3 kabilah Arab. Nabi sebut khusus, ya Allah, timpakan kemusnahan kepada Ri'lan, Zakwan dan juga Usayyah, kabilah Arab yang mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Kemudian Nabi juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi juga pernah mendoakan keselamatan kepada sahabat-sahabat yang ditindas di Makkah. Ada orang Islam yang bila Nabi berhijrah dengan para sahabat ke Madinah, segelintir kecil daripada sahabat-sahabat tak boleh nak hijrah sebab mereka terperangkap, masih berada dalam tahanan orang Quraisy. Mereka diperlakukan macam-macam, sehingga ada sebahagian yang pernah cuba nak lari tapi ditangkap semula, ditahan, disiksa. Dalam kalangan tu ada 3 orang yang Nabi sebut nama mereka secara khusus dalam qunut nazilah. Pernah diriwayatkan Nabi berdoa, Allahumma anji Ayyash bin Abi Rabi'ah, Allahumma anji Salamat bin Hisham, Allahumma anji Al-Walid bin Al-Walid, Allahumma anji Al-Mustad'afin min Al-Mu'minin, Allahumma shdud wata'aka ala Mudar, Allahumma ja'alha sinina kasini Yusuf. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dibaca doa tu dalam salat yang kita sebut qunut nazilah tu. Ya Allah, selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Nabi sebut nama dia sebab dia antara sahabat yang tak boleh nak hijrah, cuba keluar tapi ditangkap, ditahan. Dia ni adik-beradik ataupun saudara seibu dengan Abu Jahal.
Ayyash ibn Abi Rabi'ah, yang ditekan, diseksa dalam tempoh yang panjang. Maka Nabi sebut nama dia dalam salat. Allahumma anji Ayyash ibn Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma anji Salamah bin Hisham. Ya Allah, selamatkan Salamah ibn Hisham. Juga orang yang tak boleh nak keluar daripada kepungan Quraisy, disiksa, ditekan, tak didoakan. Allahumma anjil Walid ibn al-Walid. Ya Allah, selamatkan Al-Walid ibn al-Walid. Itulah abang kepada Khalid ibn al-Walid, yang ketika itu juga terperangkap, diseksa, didera, ditekan. Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkan orang-orang yang lemah di kalangan hamba-hambamu yang beriman. Allahumma shdud wata'aka ala mudar. Ya Allah, timpakan azab, keraskan azabmu ke atas Mudar. Itulah orang-orang Quraisy yang enggan dengan Nabi SAW. Ya Allah, jadikanlah azabmu ke atas mereka dalam bentuk kemarau yang panjang, sebagaimana musim kemarau yang pernah berlaku pada zaman Nabi Yusuf AS. Maknanya doa Nabi itu spesifik. Nabi sebut khusus, timpakan musibah dekat sekian-sekian dekat mereka dan selamatkan si fulan bin si fulan. Nabi sebut nama. Kemudian pernah juga dalam peristiwa Khandaq, peristiwa Ahzab, Nabi berdoa, Allahumma ya muzilal kitab, sari'al hisab, ihzimil ahzab, Allahumma hazimhum wansurna alaihim, Allahumma hazimhum wa zalzilhum. Ya Allah, Tuhan yang menurunkan Alkitab, Tuhan yang maha cepat penghitungannya, Tuhan yang menghancurkan tentera bersekutu, hancur dan musnahkan mereka dan gegarkan mereka. Itu doa-doa Nabi secara khusus. Maka ringkasnya, dalam qunut nazilah, dia tidak ada lafaz yang khusus. Lafaz itu mengikut situasi dan keadaan. Dia tak ada satu teks khusus, mana yang ni perlu dibaca dalam qunut nazilah. Tak. Kerana bersandarkan kepada hadis, Nabi baca doa qunut nazilah ni mengikut situasi. Situasi umat Islam ditekan, ni baca sekian. Situasi nak selamatkan orang Islam, baca sekian. Maka tak ada masalah lah dalam qunut nazilah kita bacakan doa yang berbentuk mohon kepada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan pertolongannya, turunkan tenteranya untuk membantu umat-umat Islam yang sedang berjuang di medan. Cuma ada orang tanya, dalam qunut nazilah yang kita duk baca sebahagian teks tu, dia sebut Allahumma sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Allah, putuskan anjingmu daripada anjing-anjing engkau untuk musnahkan mereka. Kenapa sebut anjing? Kalau orang tanya, pasal pergi baca doa dalam salat kita sebut anjing. Rupanya lafaz itu diambil daripada doa yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Nabi pernah doakan kemusnahan kepada Utbah bin Abi Lahab. Siapa Utbah bin Abi Lahab? Utbah bin Abi Lahab ni anak Abu Lahab, anak menakan ataupun sepupu Nabi. Sepupu Nabi lah, Utbah bin Abi Lahab. Dan dia pernah berkahwin dengan Ruqayyah binti Rasulullah, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada zaman kenabian. Sebelum dilantik Nabi menjadi Rasul ni, dia berkahwin dengan Ruqayyah, anak Nabi, puteri Nabi. Tapi tak sempat duduk sekali. Berkahwin, tak sempat duduk sekali lagi. Tak lama lepas itu, Nabi dilantik, Nabi isytiharkan dirinya sebagai Rasul. Maka marahnya Abu Lahab kepada Nabi, dia arahkan Utbah ini untuk ceraikan anak Nabi. Entah balik, tak mau dah. Aku tak mau ada kaitan dengan Muhammad. Maka diserahkan anak Nabi. Dan Utbah ni pula, macam mana ayah dia lawan Nabi, begitulah kerasnya penentangan kepada Nabi. Walaupun pupu, walaupun ayah dia ni menakan Nabi yang rawat, tapi bila Nabi isytiharkan sebagai Rasul, mereka lawan Nabi. Lawan kau punya. Sehingga sampai satu peringkat, Nabi doakan, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, hantarkan seekor anjing daripada banyak anjing ciptaanmu untuk musnahkannya. Doa, ya Allah, hantar binatang-binatang buah ini untuk musnahkannya. Dan benda itu berlaku. Bila mana satu ketika Utbah ni
Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra dinyatakan ketika mana satu permusafiran, dalam satu permusafiran Rasulullah ni pergi ke Syam. Dia tahu kata Nabi duduk doa tu. Jadi bila dia tahu, mereka ni walaupun lawan Nabi, tapi hati kecil mereka mengakui Muhammad dia jangan main-main. Dia cakap tu betul-betul. Dan setiap kali dia duduk berhenti, rehat ke apa-apa, dia akan pastikan ada orang duduk jaga dia. Takut-takut sekali ada binatang buat main duduk rekam dia. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala, dalam satu malam bila dia berhenti berehat dengan kawalan yang rapi daripada pegawai-pegawai dia, pengawal-pengawal dia, tetap dia dibahak oleh serigala padang pasir. Sedangkan ketika itu dia duduk di tengah-tengah berkat ataupun makbulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut dengan anjing? Anjing ni mewakililah binatang-binatang buas. Kerana maksud daripada perkataan kalb itu asalnya binatang-binatang haiwan buas, termasuklah anjing. Jadi itu asal usulnya, sebab itu dibaca dalam salat dan dia tak ada masalah apa pun mengikut situasi dan keadaan semasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila kita baca qunut nazilah dalam situasi hari ini, khusus untuk rakan-rakan kita yang sedang berjuang di Medan, di Gaza, di Palestin, kita mungkin bertanya, apa perlunya kita baca? Dia duduk di sana tu, betul kan bila kita baca Allah Ta'ala akan hantar pertolongan dia? Soalan-persoalan yang tu kadang-kadang berbangkit, kadang-kadang ada timbul dalam diri kita. Maka perlu kita ingat, kita patah balik kepada janji Allah Subhanahu wa taala bahawa Allah pasti akan memberikan kemenangan. Cuma masa dan bila itu bukan persoalannya. Sebagai hamba kita patut yakin kerja kita duduk jauh, kita sampaikan dengan apa yang boleh kita berikan bantuan dan sebagainya. Di samping jangan lupa senjata paling ampuh yang ada pada kita semua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan senjata itu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Jangan kita rasa kita doa pun tak ada guna, Allah Taala tak. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maluz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Janganlah engkau menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang zalim. Sesungguhnya dia hanya melambatkan balasan mereka hingga ke satu hari yang padanya terbeliak kaku pemandangan mereka. Jangan kita duduk sangka, Allah Ta'ala tak buat apa-apa tindakan, memang gitu. Yakinlah, sampai satu masa benda yang kita rasakan macam mustahil akan datang. Kemenangan itu akan datang. Allah Subhanahu wa taala dah janjikan, dan tentera Allah itu pelbagai. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa zikra lil bashar. Tiada yang mengetahui jumlah serta bentuk tentera Tuhanmu melainkan dia sahaja. Dan ingatlah, segala yang diterangkan berkenaan dengannya, neraka itu tidak lain hanyalah menjadi peringatan kepada manusia. Allah sebut, jangan kita sangka tentera Allah itu satu bentuk. Tentera yang kita nampak di manusia, jangan kita sangka tentera Allah Ta'ala hantar satu bentuk. Allah Ta'ala hantar tentera dia dengan berbagai jenis. Kita mohon, kita berdoa, yakin sampai masa dia, sampai ketikanya. Cuma manusia kena usaha lah. Manusia kena berusaha. InsyaAllah Allah Ta'ala akan hantar tentera Allah di pelbagai. Tuan-tuan, kalau baca dalam peperangan sejarah Nabi yang berlaku dalam perang Khandaq, perang Ahzab. Perang Ahzab, kalau ikut matematik manusia ni, tentera bersekutu gabungan daripada Arab Mekah dengan Bani Ghatafan, Bani Sulaim, Bani Murrah, Bani Asad, Yahudi dan berbagai lagi kelompok gabung 10,000. Tentera Islam peringkat awal 3,000. Sebahagian munafik balik. Lepas itu Nabi hantar pula balik ke Madinah hampir 500-600 orang untuk jaga Madinah agar tidak ditembusi oleh pengkhianatan Yahudi. Jumlah sikit berdepan dengan kepungan musuh yang begitu ramai, dan perang itu berlaku dalam tempoh yang panjang, dan Nabi tak henti-henti mengharapkan pertolongan Allah. Dan akhirnya Allah Ta'ala turunkan tentera dia. Disebut dalam suratul Ahzab,
Ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallah iz ja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Wahai orang beriman, ingatlah kepada nikmat Allah. Ketika mana kamu diserang oleh jumlah musuh yang ramai, Allah hantar dua tentera. Satu tentera Allah itu berbentuk angin kencang yang menghanapkan tentera musuh, lari lentang kukar habis. Dan tentera yang kedua, wa junudan lam tarawha, Allah Ta'ala turunkan malaikat yang kamu tak nampak. Jadi kita doa, teruskan kerja kita memohon kepada Allah, dan sampai masanya insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan pertolongan itu kepada orang yang beriman. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah dalam masa yang terhad pada pagi ini, saya nak mengajak untuk kita perhati beberapa potong ayat-ayat Al-Quran secara ringkas. Yang pertama, petikkan ayat 237 dari suratul Baqarah. Ayat itu berbunyi, wala tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Suratul Baqarah ayat 237. Ayat itu panjang, tapi saya ambil yang hujung. Allah Ta'ala sebut, dan janganlah kamu melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Ayat ni 237, dia cerita dalam konteks perceraian suami isteri. Perceraian suami isteri, sebab Islam dia sediakan jalan keluar. Bila kehidupan berumah tangga ni ada masanya pasang surut, naik turun, sampai ke peringkat tak boleh dah, nak duduk sekali tak boleh dah, macam jalan keluar kepada keadaan itu, cerai, pisah. Tapi bila berpisah, bila terpaksa untuk berpisah tu, Quran bagi satu kaedah di hujung. Kaedahnya apa? Wala tansawul fadla bainakum. Dengan sebab perceraian ni, dengan sebab perceraian dan perpisahan ni, jangan jadikan ia tiket untuk dendam dan saling bermusuh. Jangan lupakan kebaikan yang mungkin pernah berlaku dalam tempoh yang panjang. Tiba-tiba dengan sebab perpisahan, terpaksa lupa semua. Baik tak ada langsung cerita benda jahat. Jangan. Quran bagi kaedah. Walaupun ayat itu cerita khusus berkaitan dengan suami isteri, bisa. Tapi bila kita tadabbur dan kita perhati dalam konteks yang lebih luas, dia merupakan satu kaedah umum kepada kehidupan kita. Iaitu dalam kehidupan kita ni, kita kena bersikap jangan lupakan jasa-jasa yang orang pernah buat baik kat kita. Sekalipun orang itu mungkin musuh kita. Ini kaedah kehidupan. Quran nak ajar kepada kita kaedah kehidupan. Walaupun ayat tu, sebab sesi tadabbur ni dia berbeza dengan tafsir. Tafsir dia huraian untuk konteks ayat tu, tapi kita ambil pengajaran umum daripada ayat. Ayat tu walaupun cerita tentang pasangan suami isteri, tapi secara umum dia ajak kaedah kehidupan pada kita. Dalam hidup kita, kita berdepan dengan pasang surut, naik turun. Ada orang kawan kita, ada orang sekali kawan tu jadi musuh. Tapi apapun situasinya, jangan sampai kita melupakan jasa orang kepada kita. Pernah benda ni berlaku kepada Nabi SAW. Nabi ni ketika duduk di Mekah, apa orang Quraisy tak buat kat Nabi? Jangan tanya apa orang buat, apa mereka buat. Apa mereka tak buat kat Nabi? Semua benda-benda jahat mereka buat. Mereka tekan Nabi, mereka maki Nabi, mereka macam-macam. Tapi dalam banyak-banyak tindakan keras mereka kepada Nabi, ada ketikanya mereka buat baik. Ketika Nabi SAW keluar pergi ke Taif, bila sampai di Taif, dalam peristiwa dakwah ke Taif sekitar tahun ke-9 kenabian macam tu, bila Nabi pergi ke Taif, orang Taif sambut Nabi dengan balingan ataupun lontaran batu. Mereka tak terima. Walaupun Nabi ni pergi jumpa dengan ketua mereka dulu, Abdul Yalain,
beritahu kata mai nak tawarkan agama, dia tak mau. Dia halau. Dia maki Nabi. Dia punggai ketik-ketik batu sampai luka habis. Balik Nabi. Balik dari Taif. Bila sampai kat Mekah, nak masuk tak boleh. Orang Mekah tak pergi masuk. Orang Taif pun tak terima, orang Mekah pun tak terima. Nabi nak balik Mekah sebab dah pi Taif ni sebab orang Mekah tak nak terima dakwah. Pilah Taif, bawa diri. Orang Taif pun tak terima. Dia halau Nabi balik. Nak balik semula ke Mekah, orang Mekah tak pergi masuk. Tersepit keadaan. Nabi mana ada tempat lain. Ini cerita zaman Mekah. Nabi ni orang Mekah. Rumah Nabi di Mekah. Tapi bila Nabi keluar bawa dakwah ke Taif, orang Taif tak terima, Nabi nak patah balik ke Mekah. Orang Mekah tak pergi masuk. Tersepit. Ketika itulah datang seorang tokoh Quraisy. Namanya Mut'im ibn Adi. Mut'im ibn Adi. Dia datang, dia tawarkan perlindungan kepada Nabi. Dia bagi jaminan. Dan dia bawa Nabi pergi duduk di tepi Kaabah. Dia panggil anak-anak dia untuk duduk di setiap penjuru Kaabah dengan pegang senjata. Dia kata kepada orang-orang Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, Muhammad tahta jiwari." Wahai orang-orang Quraisy, hari ini Muhammad di bawah jaminan aku. Maknanya apa jangan sentuh dia, apa biarkan dia. Apa jangan duk kacau dia, apa jangan duk halang dia nak masuk Mekah, dia balik rumah dia. Dia di bawah jaminan aku. Pengaruh dia hebat. Orang Quraisy bila dengar Mut'im bin Adi, oh tak apa, kami respect dia. Maka dia pun okey, dia pun tak kacau Nabi. Sebab Mut'im bin Adi bagi jaminan. Berlalulah hari dan tahun dan Mut'im pun mati dalam keadaan syirik, tidak beriman kepada Allah dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati. Kemudian Nabi hijrah ke Madinah, berlaku perang Badar pada tahun kedua hijrah. Bila perang Badar berlaku, orang Islam menang dalam perang Badar dan berjaya tawan 70 orang tawanan musyrikin. Bila bawa balik tawanan musyrikin di Madinah ni, tawanan musyrikin itu 70 orang, dan Nabi layan mereka dengan begitu baik. Nabi bukan tangkap mereka, seksa dan apa, tak. Nabi layan. Bahkan Nabi suruh sahabat layan dengan begitu baiklah. Waktu makan diberi makan, pakaian sediakan, tanya mereka, layan dengan baik. Lalu bila Nabi tengok tentang 70 orang ni, Nabi pernah kata kepada para sahabat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Nabi, "Lau kana al-Mut'im bin Adi hayyan summa kallamani fi haula'i natna la taraktuhum lah." Nabi kata, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup. Siapa Mut'im bin Adi? Orang yang ada jasa jamin Nabi ketika orang tolak Nabi, ketika orang tekan Nabi, dia jamin Nabi. Nabi kata kalau dia masih hidup. Summa kallamni fi haula'i natna, kemudian dia datang berbincang dengan aku tentang urusan 70 orang yang ditawan ni. An-natna ni makna 70 mangkuk ayun ni, kuranglah terjemah. Kalau dia datang untuk berbincang tentang 70 orang ni, la taraktuhum la, nescaya aku akan bebaskan dia. Nescaya aku akan bebaskan semua kerana jasa dia kepada aku ketika di Mekah dulu. Cerita tu dan hadis itu menunjukkan apa? Demikian sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tak lupa jasa orang. Walaupun yang berjasa kepada Nabi itu adalah musuh Nabi. Walaupun yang berjasa ni musuh Nabi, okey, Nabi kata, kalau dia ada, tapi dia tak ada dah. Waktu tu dia dah mati dah. Ini menunjukkan akhlak yang luar biasa yang ada pada Nabi SAW berdasarkan kaedah ayat tadi. Jangan kita lupakan kebaikan orang pada kita. Maknanya hargai orang buat baik. Walaupun yang buat baik itu musuh kita. Ada ketikanya kita faham, tapi ada ketikanya kita kena hargai jasa. Demikian pernah berlaku kepada seorang sahabat dalam peperangan Bani Quraizah. Selepas daripada perang Khandaq, balik
Tak sempat Nabi buang baju besi apa lagi, Allah arahkan serang Bani Quraizah, Yahudi, sebab mereka khianat kepada Nabi dan orang Islam. Dan Nabi pun pergi kepung Bani Quraizah hampir 15-20 hari. Selepas kepung, Nabi jatuhkan hukum pada mereka, iaitulah mereka dibunuh. Tentera-tentera Bani Quraizah dibunuh. Itu hukuman sebab pengkhianatan mereka luar biasa. Mereka bukan khianat dalam keadaan tenang. Mereka khianat pada hari orang Islam sedang diserang. Dengan pengkhianatan mereka menyebabkan pintu sebelah belakang kota Madinah terbuka. Mana musuh boleh serang sebab mereka duduk sebelah belakang. Jadi mereka khianat ketika situasi genting. Maka hukuman dia berat. Mereka dibunuh. Dalam ketika nak laksanakan hukuman itu, ada seorang Yahudi, nama saya tak ingat. Dia datang seorang sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak aku nak lepaskan dia ni? Sebab dulu ketika zaman jahiliah, aku seorang hamba, dan dia ni lah, Yahudi ni lah yang membebaskan aku. Jadi aku nak balas balik jasa baik dia. Hari ni aku nak bagi jaminan kat dia, aku lepaskan dia. Boleh tak? Nabi kata apa? Silakan. Nabi kata silakan. Maka Yahudi itu minta pula. Dia kata aku tak akan lepas diri sendiri, melainkan hampa lepas sekali dengan anak, keluarga aku dan harta aku. Sahabat ni jumpa Nabi pula. Dia kata, ya Rasulullah, dia tak mau kalau dia seorang dia. Boleh tak aku nak lepas sekali dengan keluarga dia, sekali dengan harta benda dia? Nabi kata silakan. Dilepaskan. Yahudi itu dilepaskan. Yahudi itu main tanya Nabi, macam mana dengan ketua aku, Ka'ab ibn Asad, dan juga dengan Huyai ibn Akhtab, dan lain-lain Yahudi-Yahudi yang hebat-hebat ni, mereka macam mana? Nabi kata, mereka dijatuhkan hukum mati. Oh, kalau macam itu aku tak mau, aku juga nak dibunuh supaya aku boleh masuk syurga pada pemahaman mereka sekali. Saya nak cerita kata apa, macam mana Nabi kenang jasa. Orang buat baik semula. Demikian ayat tadi mengajak kepada kita kaedah untuk kita tanam dalam diri kita ni, bila kita memaafkan ataupun kita ingat kebaikan orang, kesannya apa? Kita mudah untuk memberikan kemaafan. Kita akan bermuhasabah atas kesilapan diri dan kita akan dapat menjauhi segala prasangka buruk. Hadirin mukminin yang dikasihi sekalian, bila kita ingat jasa orang kepada kita, itu juga sebahagian daripada tanda hati yang tawadhu. Muhammad ibn Wasi berkata, la yablughul 'abdu maqamal ihsan hatta yahsun ila kulli man sa'ibahu walau li sa'ah. Tidaklah sampai seseorang hamba kepada kedudukan ihsan sehinggalah dia menyantuni semua orang yang pernah bermuamalah dengannya walaupun dalam tempoh masa yang singkat. Yang kata orang baik ni apa? Bila orang buat dekat dia sesuatu kebaikan, dia akan hargai, dia akan kenang. Itu sifat orang baik. Itulah yang dinamakan sebagai maqam ihsan. Hadirin mukminin yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua untuk kita perhati secara ringkas pada pagi ini, iaitulah ayat dari surah Al-Qiyamah. Suratul Qiyamah ayat 14 dan 15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Surah Al-Qiyamah juzuk 29. Petikan ayat yang pendek-pendek. Dia kata ayat 14-15, bahkan manusia mengetahui tentang diri dan dosanya sekalipun dia memberi alasan untuk membela diri. Ayat ni dia cerita tentang tabiat manusia. Manusia ni apabila dia buat salah, bila dia buat dosa, dia akan cuba memberikan justifikasi terhadap perbuatannya. Dia akan cari alasan lah untuk diri dia. Dia kata, aku buat ni, ya benda salah, tapi aku buat ni sebab terpaksa. Dia akan cari alasan untuk membenarkan tindakan dan perbuatan. Dia cuba menafikan kesalahan. Hakikatnya, manusia itu sendiri dia akan sedar. Manusia sendiri dia sedar
kata diri dia salah. Paling kurang kalau tak salah pun benda yang dia buat tu benda yang tak apa nak betul. Dan dia walaupun dia cuba cari alasan, dia cuba cari sebab apa aku buat ni, tapi secara hakikatnya manusia itu sendiri bahawa dia mengetahui kesilapan dan kesalahan diri dia. Jadi ayat ni dia nak mengajak kepada kaedah kepada kita, iaitulah kita kena ajak diri kita usaha untuk mengaku silap. Mengaku silap ni bukan senang. Bila kita buat salah, kita kena ajak diri kita bahawa kita mengaku kata kita buat kesilapan. Sebab nak mengaku salah, ini bukan sifat perkara mudah, melainkan dia memerlukan kepada kesungguhan. Dan Quran telah menunjuk contoh kepada kita siapa orang yang dia buat silap dan dia mengaku silap. Dan ada ketika benda yang dia buat tu tak silap pun, tapi dia tetap mengaku silap atas kapasiti dia ni sebagai hamba. Iaitulah para anbiya alaihi wassalam, para nabi. Para nabi ni mereka buat silap, dia mengaku silap. Dan itu yang Quran nak ajar kita. Dalam kehidupan kita, kita buat silap, kita buat dosa, ajak diri kita untuk iktiraf kesilapan dan kesalahan kita. Mengaku salah. Sebab dengan mengaku salah, kita akan mengajar dan mengukur diri menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Perhatikan kisah Nabi Adam alaihissalam. Bila Nabi Adam dia pergi makan buah yang dilarang, yang Quran Allah Ta'ala sebut makanlah apa pun kecuali buah ni. Buah tu tak tahulah buah apa, Quran tak nyatakan nama. Cuma kita panggil buah khuldi. Khuldi itu nama yang disebut oleh Iblis ketika memberi hasutan kepada Nabi Adam. Iblis kata makan buah ni hang akan kekal dalam syurga. Khuld. Iblis hasut. Tapi tersalah langkah, Nabi Adam makan. Lalu Nabi Adam dan isteri dia Hawa alaihi wassalam mengaku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengiktiraf kesalahan itu. Kata mereka dalam surah Al-A'raf, Allah Taala rakamkan doa yang kita baca setiap hari. Qala, berkatalah Adam dan Hawa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mereka berdua berkata, wahai Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni dan mengasihani kami akan tergolong dalam kalangan orang-orang yang rugi. Maknanya Nabi Adam mengaku silap. Dan orang nak mengaku silap ni bukan senang, melainkan orang-orang macam Nabi. Maknanya orang yang ada jiwa hamba yang betul, mereka akan mengaku dan mengiktiraf kesilap. Nabi Musa alaihi salam, bila mana dia tersilap membunuh seorang Qibti tanpa sengaja. Kan cerita tu masyhur, bila bergaduh antara Qibti dengan Bani Israel, Nabi Musa tabuh sudah, Qibti tiba-tiba mati. Tabuh biasa, mati. Lalu dia iktiraf kesilapan dia. Allah rakamkan dalam surah Al-Qasas. Kata Nabi Musa, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Berkatalah Musa, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Mengaku salah. Nabi Musa alaihi salam. Begitu juga Nabi Yunus, bila dia menyebai ataupun menyebai itu bahasa kita untuk mudah faham, bukan merajuk. Nabi tak merajuk, tapi dia geram, tak puas hati kat kaum dia. Dia keluar daripada kampung dia. Akhirnya cerita ringkas dia ditelan oleh ikan. Bila ditelan oleh ikan, duduk dalam perut ikan, apa kata Nabi Yunus alaihi salam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surah Al-Anbiya ayat 87. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku tergolong dalam kalangan orang-orang yang zalim. Mengaku silap, mengaku salah. Dan inilah akhlak dan perilaku para Anbiya alaihi wassalam. Apabila mereka buat silap, mereka buat salah, mereka akan iktiraf kesilapan.
Dan orang yang boleh iktiraf kesilapan itu hanyalah orang-orang yang bersifat hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tadi dalam surah Al-Qiyamah ayat 14-15, dia nak mengajak kita supaya kita sentiasa bersikap hamba, iaitulah usaha untuk muhasabah diri. Orang yang banyak muhasabah diri, dia tak ada masa untuk diukur, untuk hisab ataupun untuk cari keaiban dan kesalahan orang lain. Ini kaedahnya. Orang yang sibuk dengan diri dia, dia duk cari kesilapan dan kesalahan-kesalahan diri dia, maka dia tak ada masa untuk cari kesalahan orang lain. Kalau orang duk cari kesalahan orang lain yang banyak, itu makna orang tu dia jauh daripada sifat hamba. Bagaimana ada ungkapan yang sebut, jika diperhatikan, kata Imam At-Tabari dalam tafsir dia membawa satu nukilan, kata-katanya, jika diperhatikan kelakuan manusia, maka didapati mereka yang paling banyak keaiban ialah mereka yang paling teruk mengaibkan orang lain. Kalau kita duk tengok orang yang duk cerita tentang orang lain, maka itulah keaiban paling besar. Kalau dia duk muhasabah diri dia, maka dia tak ada masa untuk cari kesalahan dan kesilapan orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat untuk kita tadabbur secara ringkas pada pagi ini. Yang pertama tadi ayat dari suratul Baqarah mengajak kepada kita tentang hargai jasa orang, sekalipun orang yang buat kebaikan pada kita ni adalah musuh kita. Sekalipun musuh, tapi dia ada buat kebaikan, hargai jasa. Bila kita kenang jasa dan kebaikan orang, kita akan mudah ada sifat memaafkan, ada sifat toleransi dan sebagainya. Sementara ayat kedua yang kita tadabbur tadi, ayat dari surah Al-Qiyamah 14 dan 15, mengajar kita untuk sentiasa muhasabah diri, untuk sentiasa ukur kesilapan dan kesalahan, iktiraf kesilapan dan kesalahan kita, banyakkan minta ampun kepada Allah, dan jangan duk cari silap orang. Cuba cari silap kita. Ayat ni untuk kita. Saya baca ni bukan saya nak abad kat tuan-tuan, untuk saya dan juga tuan-tuan. Quran suruh kita renung dan Quran suruh kita tadabbur ayat-ayat ni untuk jadikan modal dalam kehidupan kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dua ayat ringkas yang kita sempat untuk berkongsi ada kebaikan dan manfaat pada kita bersama. Di samping saya mulakan mukadimah tadi dengan sedikit cerita tajuk Qunut Nazilah yang pernah dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, sound system kurang baik pada pagi ini. Suara saya ni kurang baik, jadi terpaksa berhenti takat itu sajalah. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat dan kebaikan. InsyaAllah kita akan sambung dalam pertemuan akan datang untuk kita tengok pula ayat-ayat lain yang memberikan panduan dan kaedah dalam kita menjalani kehidupan, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alna minal ladzina idza ahsanu istabsharu وإذا أساءوا استغفروا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.